Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Januari bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Industri bas ekspres didakwa mungkin bertahan setahun sahaja lagi. Juga dakwaan polis minta RM100 pasangan warga Britain dikesan polis. Polis sedang mengesan pasangan warga Britain untuk membantu siasatan berhubung dakwaan seorang anggota polis trafik mengambil RM100 untuk menjelaskan saman memandu laju. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pasangan itu ketika ini dipercayai berada di negara jiran. Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, kejadian yang tular sejak semalam itu sedang disiasat oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Pihak Bukit Aman telah meminta saya untuk menyerahkan kepada mereka dahulu untuk mereka membuat siasatan dulu peringkat Bukit Aman. Kenapa kita nak menentukan di kawasan mana sebenarnya yang didakwa oleh pelancong ni tadi? Di kawasan Perak ke, di kawasan Pahang ke, Kelantan ke? Jadi kita tak nak menuding mana-mana. Biar pihak pengurusan pengarah Bukit Aman untuk menentukan, dan jika mereka buat persiasatan dalaman, tahu di mana tempat jatuh berlaku, kita akan siasatlah. Kalau di Perak, kita akan siasat di Perak. Dia berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Healthy Eating Active Living HEAL di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak di Ipoh hari ini. Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, Bukit Aman perlu mengenal pasti masa, tarikh dan anggota polis terlibat sebelum siasatan lebih lanjut dilaksanakan. Berdasarkan video tular di media sosial, pasangan suami isteri yang dikenali sebagai Chris dan Marian Fisher ditahan seorang anggota polis trafik kerana didakwa memandu laju. Pasangan yang menaiki kenderaan jenis campervan itu dipercayai ditahan anggota terlibat di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highland ketika menuruni bukit. Dalam video itu, anggota polis trafik mendakwa Fishers telah memandu melebihi had laju 60 km per jam. Anggota terbabit memaklumkan pasangan itu mereka mempunyai pilihan untuk membayar saman RM300 di balai polis atau boleh membayar di tempat kejadian dengan hanya RM100. Sementara itu, seorang anggota polis berpangkat sarjan yang dipercayai terlibat dalam kes rogo pelajar perempuan tingkatan 4 di Sri Iskandar tahun lalu telah ditahan semalam, dan Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata polis memberi jaminan siasatan terhadap pegawai terbabit akan dijalankan secara telus dan menyeluruh. Dan suspek telah direman sehingga 31 Januari 2024. Jadi kita akan menjalankan siasatan dengan telus dan dengan dengan terbaik untuk memastikan keadilan kepada pihak mangsa. Tidak kira melibatkan mana-mana suspek sekalipun. Waima warga kerja kita sekali. Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, suspek berusia 42 tahun itu ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 376 Kanun Kesiksaan kerana merogol. Jelas beliau, mangsa dan beberapa saksi lain juga telah diambil keterangan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun mendakwa menjadi mangsa rogol anggota polis berpangkat sarjan berusia 42 tahun. Difahamkan perbuatan terkutuk itu berlaku di dalam kereta di hadapan balai polis dan di kawasan tempat letak kereta di hadapan sebuah pasaraya di Sri Iskandar pada Julai dan Oktober tahun lalu. Kejadian itu terbongkar selepas remaja terbabit memberitahu ibunya berkaitan kejadian berkenaan baru-baru ini. Jangka hayat industri bas ekspres negara ini diramal hanya mampu bertahan 10 bulan ke setahun sahaja lagi sekiranya kecelaruan harga tiket kelas ekonomi dan eksekutif tidak diselesaikan segera. Yang Dipertua Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia Pembawa Laili Ismail berkata, tindakan pemain industri memainkan harga dengan menjual tiket kelas ekonomi untuk bas kategori eksekutif memberi tekanan kepada pengusaha dan menyebabkan industri bas ekspres semakin tenat, terutama selepas kerugian jutaan ringgit akibat COVID. Jadi sekarang ni, saya melihat keadaan sekarang ni, persaingan yang sangat kuat berlaku. Terutama di kategori
kategori ekonomi. Kategori ekonomi. Jadi kategori ekonomi ni walaupun dia guna SIG 1-2 tapi dia tak guna tambang ekonomi. Jadi perkara ini kita minta kerajaan lihat dan kerajaan membuat sedikit penambahbaikan kepada kelas dan spesifikasi bas ekspres ini. Kita bukan minta tambah harga. Malah harga yang kita cadang untuk kategori perdana tu pun kau asal dulu 25 sen. Tapi yang kita cadang yang terbaru ni 20 sen. 20 sen. Turun 5 sen. 5 sen 1 kilometer ni banyak. Tambahnya, sejak pindaan dibuat Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) pada 5 Ogos 2022, tiada ketetapan diletakkan pada spesifikasi kapasiti tempat duduk menyebabkan ada pengusaha bas meletakkan harga tiket ekonomi bagi bas yang sepatutnya dikategorikan di bawah kelas eksekutif. Beliau berkata tanpa meletakkan jumlah kapasiti kerusi, permainan harga di kalangan pengusaha bas semakin berleluasa dan menambah derita pengusaha bas lain yang turut menanggung kenaikan kos harga pembekal alat ganti bas ekspres yang meningkat sekali ganda. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Ekspres Perdana Teluk Mesira, Kota Baru siang tadi. Pihaknya mencadangkan tempat duduk bas 1 atau 2 tingkat bagi kategori ekonomi ditetapkan hanya untuk tempat duduk 2+2, manakala tempat duduk 2+1 adalah untuk kategori eksekutif. Spesifikasi ini akan memberi kelebihan kepada penumpang untuk membuat pilihan tiket harga ekonomi atau memilih tempat duduk lebih selesa dengan harga eksekutif. Beliau berkata sekiranya isu ini tidak diselesaikan segera, pengusaha bas ekspres bukan sahaja berdepan gulung tikar, malah ribuan pekerja seperti pemandu bas bakal kehilangan pekerjaan. Tambah beliau, pihaknya sudah menghantar memorandum kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia dan APAD pada 21 Disember lalu bagi memohon tindakan segera dari pihak terbabit. 6 rumah musnah dijilat api dalam kebakaran di lorong Raja Muda Musa 3 di Kampung Baru, Kuala Lumpur pagi tadi. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata panggilan kecemasan berkaitan insiden diterima pada jam 10.18 pagi. Menurut JBPM Kuala Lumpur, 5 jentera dan 16 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Tun Razak dan Sentul dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran berkenaan tidak melibatkan mangsa dan berjaya dipadamkan sepenuhnya pada 11.09 pagi. Kebanyakan rumah terlibat juga tidak berpenghuni kerana telah keluar bekerja. Punca kebakaran tersebut masih dalam siasatan. Menurut seorang saksi, beliau melihat asap tebal ketika melalui jalan berhampiran lokasi kejadian dan menyangka ia disebabkan terdapat individu membakar sampah. Bagaimanapun, apabila berada lebih berdekatan dengan tempat kejadian, beliau melihat api sebenarnya keluar dari corong tonggas yang terletak di atas sebuah motosikal roda 3. Saksi dan beberapa lagi individu kemudian bertindak segera mengetuk pintu rumah bersebelahan untuk memeriksa jika terdapat penghuni. 2 lelaki yang sedang tidur di sebuah rumah yang dijadikan kedai makan berjaya dikejutkan sebelum api menjadi lebih marak selepas 2 lagi tonggas berhampiran motor roda 3 meletup. Lebih 15,000 orang dijangka sambut keberangkatan pulang Sultan Abdullah dan isteri. Yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah cukup dekat dan amat menghargai tugas pengamal media. Sultan Abdullah akan sentiasa menyantuni dan beramah mesra dengan pengamal media yang membuat liputan melibatkan baginda, tidak kira di Istana Negara maupun di acara rasmi lain. Dan kemesraan baginda itu memberi banyak pengalaman indah kepada para wartawan dan juru kamera yang bertugas merakam detik bersejarah untuk negara dalam keadaan cuaca panas atau hujan. Jadi perinciannya bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Saya merupakan salah seorang pengamal media yang ditugaskan ketika negara menghadapi kemelut politik.
Dan di sini pengamal media berkampung dari pagi sehingga ke petang dan ada kalanya sehingga ke malam. Namun kebajikan kami di sini sentiasa dijaga, di mana baginda menyediakan kemah, tandas bergerak dan juga surau serta makanan dan minuman juga diberikan kepada semua pengamal media di sini. Bahkan Seri Paduka Baginda mencemarduli di hadapan pintu 2 Istana Negara ini bagi bersama-sama dengan pengamal media di sini untuk bertanyakan khabar dan juga apa lagi keperluan yang diperlukan sepanjang bertugas di sini. Soalnya saya di sini nak tahu dapat makan tak? Dah. Ada bilik air tak? Ada. Ada tempat sembahyang tak? Ada. Alhamdulillah. Okey. Bagi pengamal media sepanjang tempoh 5 tahun Seri Paduka Baginda mengemudi negara, banyak pengalaman indah dirakam setiap kali bertugas bersama Baginda. Meskipun terikat dengan protokol istana, namun Baginda seringkali mengetepikan darjatnya untuk berkenan bersama-sama pengamal media. Antara pengalaman yang tidak dapat saya lupakan bagaimana kepribadian yang di-Pertuan Agong ini sanggup berkenan turun untuk menyantuni pengamal media ketika krisis politik, di mana ketika itu pengamal media termasuk saya berkampung di Istana Negara untuk membawakan perkembangan berkaitan dengan politik. Ini kita dapat lihat bagaimana kepribadian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah yang begitu mesra dan cakna bukan sahaja kepada pengamal media tetapi kepada rakyat secara keseluruhan. Dalam pada itu, wartawan bernama TV, Dayul Haq Hamzah, tidak akan melupakan detik ketika mana dia membuat tugasan semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama Seri Paduka Baginda tahun lepas. Jelasnya kepribadian Baginda yang dizahirkan kepada rakyat dan pengamal media di sana yang mahu bersuah foto bersama Baginda menyentuh hatinya apabila Seri Paduka Baginda berkenan untuk rakyat bergambar bersama. Pada awalnya memang ada satu pengumuman supaya tidak buat foto dengan tetamu VIP iaitu Al-Sultan Abdullah, tapi di atas ihsan Al-Sultan Abdullah sendiri yang nak bertemu dengan anak pahang kawarantawan. Saya ingat Al-Sultan Abdullah memberi masa lebih daripada 40 minit untuk bertemu dengan setiap pengunjung yang berada di situ, termasuk daripada kalangan rakan media sendiri. Saya turut berkesempatan membuat laporan di majlis berkenaan. Saya cukup bertuah kerana saya merupakan salah seorang pengamal media yang berpeluang bersuah foto bersama Seri Paduka Baginda dalam majlis tersebut, dan semestinya ia merupakan pengalaman yang cukup bermakna sepanjang bertugas sebagai pengamal media. Terdahulu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan selamat Hari Wartawan Nasional Hawana pada 29 Mei 2023. Turut menitikkan ucapan yang sama ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ucapan tersebut dizahirkan menerusi satu poster yang dimuat naik menerusi laman Facebook dan Instagram rasmi Istana Negara. Malah Seri Paduka Baginda menyifatkan pengamal media sebagai wira yang tidak didendang dan Baginda mendoakan semoga wartawan serta pengamal media sentiasa dilimpah kejayaan berterusan dan dilindungi sepanjang menjalankan tugas. Menjunjung kasih Tuanku. Laporan Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Dan rakyat Pahang teruja dan amat menantikan keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah esok dan selepas tamat 5 tahun pemerintahan Baginda sebagai Ketua Negara. Dan ramai yang ditemui maklumkan mereka tidak akan melepaskan peluang menyaksikan perarakan pulang Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Maimunah Iskandariah yang merupakan detik bersejarah dan jarang dapat dirasai. Jadi wartawan Syahirah Sukri yang berada di Pahang ada butirannya. Ketika tinjauan berita Al-Hijrah di Kuantan siang tadi, banyak bendera negeri Pahang dan poster gambar Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dipasang di jalan-jalan utama. Persiapan di Ibu Negeri Pahang itu sedang giat dilaksanakan bagi memastikan kemeriahan dan perarakan esok berjalan dengan lancar.
Rakyat Pahang yang ditemui berkongsi rasa keterujaan untuk menyambut kepulangan raja kesayangan mereka. Agak teruja dengan keberangkatan agung daripada KL ke sini sebagai rakyat Pahang sendiri itself. So which is agak tak sabar juga sebab saya dah nampak rakyat Pahang dah teruja menunggu di tepi jalan. So saya rasa saya yakin esok ramai pengunjung, rakyat, fans-fans agung kita yang di Pahang, supporter Pahang semua untuk menyambut agung kita untuk pulang kembali ke tempat asal dia. Kita tak sabar sebab kita tahu perwatakan agung kita ni dia seorang yang sangat friendly kan. So ada setengah orang yang sangat menantikan ketibaan dia untuk pulang semula ke negeri Pahang. Memang menanti-nantikan sangat kepulangan agung kita ke negeri Pahang semula. Sementara itu, ketika tinjauan di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah yang merupakan antara lokasi persinggahan istiadat esok, persiapan akhir sedang dilakukan termasuk simulasi perarakan 2 ekor gajah yang difahamkan akan dinaiki Al-Sultan Abdullah dan isteri. Selain itu, pihak berkuasa juga dilaporkan telah melakukan persiapan rapi bagi memastikan keselamatan istiadat esok. Sempena keberangkatan balik baginda ke negeri Pahang esok, rakyat negeri Tok Gajah ini tidak sabar menantikan kepulangan baginda dan semestinya esok akan menjadi kenangan yang terindah buat rakyat negeri Pahang. Laporan Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Lalu percara istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah esok semestinya disambut meriah oleh rakyat Pahang dan difahamkan lebih 15,000 rakyat Pahang akan berbaris di sepanjang jalan terlibat untuk melambai kepulangan raja kesayangan mereka. Jadi bagi mengetahui keadaan terkini di sana, kita berlintas langsung bersama wartawan kami Hanisa Hasanuddin yang berada di Kuantan Pahang ketika ini. Silakan Hani. Ibarat kapal dengan nahkoda, penentu arah menuju destinasi. Raja dan rakyat berpisah tiada. Kasihnya dijunjung, titahnya ditaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, baik. Terima kasih Wan Kamarudin di studio. Seperti yang kita tahu, esok merupakan hari yang dinanti-nanti oleh semua rakyat Pahang. Istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda esok semestinya meriah dengan ribuan rakyat akan beratur di sepanjang jalan bagi menunggu keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda di negeri Tok Gajah ini. Dan semestinya acara istiadat esok akan dikawal rapi demi keselamatan semua pihak. Dan bagi berkongsi mengenai keselamatan esok bersama saya ketika ini Ketua Polis Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, baik Tuan. Mungkin untuk esok boleh Tuan ceritakan sedikit sebanyak mengenai persediaan keselamatan. Mungkin akan adakah orang kata persediaan saat-saat akhir dan berapa jumlah anggota yang akan ditugaskan esok Tuan? Untuk sempena istiadat keberangkatan pulang beradat dan juga program-program rasmi sempena keberangkatan pulang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong ke negeri Pahang, pihak PDRM Ibu Polisi Daerah Kuantan telah pun membuat atur gerak khususnya bagi memastikan keselamatan VIP dan juga keselamatan pengunjung yang akan hadir semasa program istiadat berlangsung. Jadi dalam perkara ini pihak PDRM juga Polis Daerah Kuantan telah menggembelingkan seluruh elemen penugasan di daerah Kuantan ini daripada elemen jenayah, daripada trafik, tugas am dan juga daripada Jabatan Pencegahan Jenayah Keselamatan Komuniti yang mana kita gerakkan ini adalah bertujuan untuk memastikan kelancaran istiadat yang akan berlangsung. Jadi dalam perkara ini, dalam atur gerak yang telah kita buat sejumlah 821 orang pegawai dan anggota daripada pihak Polis Daerah Kuantan dan juga daripada agensi-agensi luar, khususnya daripada pihak Majlis Bandaraya Kuantan, daripada Jabatan Pangkutan Jalan, tentera dan juga daripada rela untuk memastikan kita akan buat kawalan secara keseluruhan khususnya dari segi keselamatan dan juga lalu lintas secara keseluruhan. Baik Tuan, kalau difahamkan lebih 15,000 orang kata satu angka yang sangat besar. Jadi bagaimana daripada segi kawalan keselamatan pihak VVIP sendiri dan juga dalam kalangan rakyat Pahang sendiri?
Bagi memastikan kehadiran yang kita jangkakan yang sebagaimana yang dimaklumkan lebih kurang dalam 15,000 yang akan mengunjungi setiap program ataupun istiadat yang akan berlangsung bermula di Pekalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia. Jadi dalam perkara ini pihak PDRM telah mengatur khususnya dari segi kita punya kawalan lalu lintas yang mana pihak PDRM di bahagian siasatan penguasaan trafik daerah akan melakukan penutupan jalan secara berperingkat yang akan melibatkan kepada 4 sektor. Yang mana yang penutupan jalan ini akan bermula di lampu isyarat pancing sehinggalah ke laluan untuk ke Dewan Jubli Perak. Dan selain pada itu juga di setiap laluan-laluan yang akan dilalui oleh perarakan ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong ini juga akan kita tempatkan kita punya anggota-anggota tugasan bagi memastikan bahawa pertama sekali dari segi masyarakat yang akan hadir ini dalam keadaan selamat dan program ataupun istiadat yang akan dilangsungkan ini akan berjalan lancar. Terima kasih. Okey, baik. Mungkin yang terakhir secara ringkas, mungkin orang kata pesanan kepada pengunjung yang akan datang, mungkin semua yang rasa teruja dan sebagainya, mungkin pesanan ringkaslah sikit daripada Tuan. Daripada pihak PDRM juga Presiden Kuantan, saya selaku Ketua Polis Daerah, kita tahu keterujaan daripada masyarakat setempat, khususnya rakyat daripada negeri Pahang ini yang untuk menyambut kepulangan ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ini dalam keadaan teruja. Tapi saya nak pastikan bahawa pengunjung atau masyarakat yang akan hadir ini pastikan pertama sekali dari segi keselamatan diri mereka, khususnya semasa mereka menggunakan laluan-laluan yang telah dibuat penutupan oleh pihak PDRM, dan juga saya rasa menjadi satu keperluanlah untuk masyarakat setempat ini dalam keadaan bertertib. Pasal kita tahu istiadat apa yang akan diadakan ini adalah merupakan istiadat kepulangan beradat ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, dan memastikan bahawa semua pengunjung atau masyarakat yang akan hadir dalam istiadat ini pastikan ia mematuhi arahan daripada pihak berkuasa, khususnya daripada pihak Polis Diraja Malaysia. Okay, dan selain daripada itu juga saya ingin ingatkan berkenaan dengan kenderaan-kenderaan yang mungkin akan diparking, tempat letak kenderaan juga agak terhad, pastikan pengunjung-pengunjung yang akan datang ini lebih awal ke lokasi tempat perasmian. Okey, baik. Terima kasih banyak Ketua Polis Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Musuh. Baik, di dalam keterujaan tetapi masih perlu menjaga tertib sebagai rakyat. Baik, saya rasa Wan Kamarudin, itu sahaja laporan daripada saya di Kuantan Pahang sempena Majlis Istiadat esok. Kita bersama Wan Kamarudin di studio. Assalamualaikum. Baik, kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN perlu memahami dan mampu membalas hujahan-hujahan yang berkaitan dengan jabatan itu. Dan bagi menguji dan melatih kaki tangannya, JPN menganjurkan cabaran debat Piala Ketua Pengarah Pendaftaran Negara KPPN untuk melihat kebolehan pegawainya menjelaskan fakta berkenaan persoalan masyarakat mengenai perkhidmatan JPN. Debat yang julung kali diadakan melibatkan 24 pasukan disertai kaki tangan JPN di seluruh negara. Ketua Pengarah JPN Zamri Misman berkata inisiatif penganjuran debat itu bertujuan membina kemahiran komunikasi secara efisien dalam kalangan kaki tangannya. Jelasnya kebolehan menjelaskan persoalan masyarakat dengan fakta mampu mengelakkan salah faham dan salah tafsir oleh orang ramai. Saya percaya melalui kemahiran berkomunikasi termasuk pengalaman berdebat ini, kita bersedia menyediakan warga JPN yang berfikiran kritis selain menjadi pendengar yang baik dalam perkhidmatan kaunter yang menjadi tumpuan urus niaga harian di JPN. Latihan di JPN akan kita terus pelbagaikan melalui konsep latihan yang lebih praktikal, termasuk program internship dan juga on the job training. Zamri berharap acara debat itu dapat diperluas dengan penglibatan pelbagai pihak seperti agensi kerajaan, universiti serta sekolah memandangkan banyak isu-isu JPN yang boleh dibahaskan secara meluas bagi menambah baik perkhidmatan JPN sendiri. Pertandingan debat KPPN peringkat saringan telah berlangsung pada 26 Januari lalu manakala peringkat akhir berlangsung hari ini di Putrajaya. Pada peringkat akhir hari ini, ia melibatkan JPN Pulau Pinang, mewakili pihak kerajaan dan JPN Sabah, mewakili pembangkang. Menerusi topik perbahasan,
pendaftaran perkahwinan dan perceraian bukan Islam perlukan nafas baharu. Antara juri yang terlibat dalam pertandingan debat tersebut ialah Hakim Kelas Tertinggi Majlis Debat Universiti Malaya, MADUM, Dr. Mazlina Muhammad Hussein, Hakim Kelas Tertinggi MADUM, Lieutenant Colonel Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Muhammad Nazri Noh dan pengerusi TV Al-Hijrah Khair Ngadiron. Tindakan persidangan dan perhimpunan Return to Gaza atau Pulang ke Gaza oleh Menteri dan Rakyat Israel yang diadakan di Baitul Maqdis bercanggah dengan keputusan interim Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai perang di Gaza. Hamas berkata tindakan itu sama sekali bertentangan dengan keputusan ICJ Jumaat lalu. Katanya Israel sengaja tidak mempedulikan undang-undang antarabangsa dan resolusi PBB dengan secara terbuka menghalau rakyat Palestin dalam perhimpunan itu. Mereka juga turut merancang untuk membina 21 penempatan haram di Bandar Gaza. Hamas turut mendesak komuniti antarabangsa dan PBB untuk mengambil tindakan tegas dan mengutuk tindakan Israel itu yang jelas merupakan gerakan untuk pembersihan etnik. Sementara itu, selepas 114 hari perang, sekurang-kurangnya 26,422 rakyat Gaza sudah terbunuh, manakala lebih 65,000 lagi cedera. Sementara itu, 4 lelaki warga Iran dihukum gantung selepas didapati bersalah bekerjasama dengan Israel. Dan kesemua mereka dilaporkan dalam rancangan untuk mengebom tapak pertahanan Iran. 4 lelaki itu dijatuhi hukuman berkenaan pagi semalam. Menurut Badan Kehakiman Iran, 4 defendant terbabit dikenal pasti sebagai Muhammad Faramarzi, Mohsin Mazlum, Wafa Azarbar dan Pejman Fatehi. Mereka ditahan pada Julai 2022 serta dituduh bergabung dengan pertubuhan pengintip rejim Zionis dan merancang untuk menjalankan operasi pengeboman terhadap pusat Kementerian Pertahanan di wilayah tengah Isfahan. Kesemua lelaki terbabit direkrut oleh perkhidmatan agensi perisikan Israel, Mossad, kira-kira 1.5 tahun sebelum operasi berkenaan. Mereka juga dilapor dihantar ke negara di Afrika untuk kursus latihan di pusat tentera yang mana pegawai Mossad turut hadir. Keputusan hukuman mati ke atas kesemua mereka dibuat pada September tahun lalu. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum.